budaya berhibur. Tuan-tuan tengok, bila sambut Malam Merdeka, UMNO mendidik rakyat supaya menjadi orang berhibur. Bila datang nak sambut tahun baru, UMNO mengadakan hiburan-hiburan di seluruh negara. Ini budaya hedonisme yang dihidupkan oleh UMNO sepanjang pemerintahan dia. Rakyat kita tak jadi apa ini. Ini persoalan yang kena fikir sama-sama hari ini. Kemana kita sebagai orang memimpin Melayu ni, kita nak bawa Melayu ni pergi mana? Hari Jumaat, imam baca khutbah, disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Allah tak kata jangan kau mati dalam keadaan Melayu. Hai UMNO, kemana kau nak bawa Melayu ni kalau kau tak pakai Islam? Islam dalam UMNO hanyalah agama persendirian. Islam dalam UMNO adalah agama individu. Soal kau jadi ahli UMNO, yang penting kau bangga UMNO. Itu saja. Soal kau nak semayang, soal kau nak pakai tudung, soal akhlak kau tak baik, ini UMNO tak campur. Sebab itu soal mendidik rakyat, ini adalah satu tugas besar politik Islam yang kita bawa benda itu. Kerana rakyat Malaysia ini hidup dalam keadaan boleh membina tamadun pembangunan, tetapi dari sudut moral merodok dari sudut moral. Kali ini jatuh tengok kita orang Melayu hari ini. Baru-baru ni tuan-tuan tengok, seorang pelajar dapat 17A, Amalina nama dia, sekarang belajar di UK, dan orang dapat tengok bagaimana dia sambut hari Christmas, berpakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Rambut dia pun pegang gitu, saya tengok macam kali ekor kuda, bukan kali beruk. Dia pegang ada macam-macam, ada pegang kali beruk, ada pegang kali ekor kuda. Lalu bila orang protes, bila orang kritik, dia sebut apa? Saya masih Islam ni kan. Nampak? Saya masih Islam ni. Allah Akbar. Dan kita tengok dalam YouTube baru-baru ni, orang Malaysia juga, lelaki kahwin dengan lelaki. Tuan-tuan, UMNO ni tak ada ajak orang fikir soal umat. Dia tak ada. Dia cerita pembangunan je kerja dia itu. Dia tak cerita soal nak membentuk umat. Dia tak ada dalam minda, dalam kotak pemikiran mereka, dalam agenda perjuangan UMNO. Tidak ada untuk menjadikan manusia ni hamba Allah. Tak ada. Tak ada. Sebab itu budak-budak kampung ni, dia tak boleh buat apa. Dia boleh bagi main kompang, dia boleh bagi main bola, dia boleh bagi main takraw. Sepatutnya saya duduk dalam kampung ni, saya sangat risau dan bimbang melihat keadaan yang berlaku pada hari ini. Jangan kita membutulkan mata kita. Ini persoalan mendidik manusia ini adalah persoalan utama dan pertama di dalam agenda politik Islam. Bila dia kahwin lelaki dengan lelaki, orang putih kahwin dengan orang putih kahwin dengan budak kita orang Melayu, dia buat kenyataan, walaupun saya macam ni, saya masih Islam. Kahwin dalam gereja, saya masih orang Islam. Tuan-tuan melihat bagaimana penilaian orang tentang Islam hari ini. Bagaimana? Islam itu adakah terletak pada nama kita? Ahmad, Baba, adakah itu? Saya orang Islam, pasal nama saya Baba. Saya orang Islam, pasal nama saya Ahmad. Saya orang Islam, pasal nama saya Nina. Islam itu bukan terletak pada nama. Islam itu terletak pada nilai. Nilai Islam itu ialah menghayati ajaran Islam. Ini keadaan yang berlaku. Kita juga dilaporkan di Malaysia ni ada sebanyak 3,000 lelaki gay. Tuan-tuan ni berat, lelaki gay ni, lelaki dengan lelaki. Tuan-tuan ambil ayam berekor, kurung dalam sekap, ayam tu pusing jantan, dia pun pening kepala tau. Dia pun pening kepala. Soalan ini berlaku, sekarang ini berlaku sekarang. Dan 300,000 lelaki-lelaki gay ni adalah daripada kalangan orang-orang yang terpelajar. 300,000 lebih lelaki gay ni adalah kalangan doktor-doktor. Kita berjaya melahirkan orang yang mendapat sebelum ijazah, tetapi sistem pendidikan negara tidak berjaya melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menteri apa? Jamil Khair menteri apa? Menteri Jabatan apa? Perdana Menteri Jamil Khair ni. Jamil Khair ni. Orang tu ustaz, dia ustaz. Ada latar belakang pendidikan agama. Tetapi apa yang berlaku ni? Selering bercakap, nampak? Ini banyak lagi contoh-contoh yang lain yang perlu kita fikir kan bersama. Tuan-tuan mesti ingat benda-benda ni semua. Jadi persoalan akhlak, persoalan moral, ini adalah satu persoalan yang menjadi agenda kepada politik Islam yang kita tak boleh lelak mata pada hari ini.
Tuan-tuan, apa makna kita pergi belajar universiti, orang kita belajar tinggi-tinggi, pergi sekolah, mengandung, dapat anak, akhirnya anak keluar, dapat anak, dia buang anak mereka. Tuan-tuan tengok, dia buang anak dia. Orang asli duduk dalam hutan, mengandung, anak dia keluar, lahir, dia belai, dia sayang. Mana ada lebih bertamadun orang asli dengan orang yang duduk di tengah bandar? Ini yang cuba kita nak fikir. Soalnya kerosakan moral pada hari ini yang berlaku cukup teruk. Kerosakan moral yang berlaku pada hari ini adalah cukup teruk. Yang kedua, sepanjang pemerintahan UMNO ini, tuan-tuan, ingat, UMNO ini tidak menjadikan rakyat orang yang cerdik. UMNO tidak menjadikan rakyat orang yang cerdik. Ini masalah dia. Kenapa? Saluran demokrasi ditutup hati-hati. Rakyat tidak diberi berfikir. Saya teringat waktu saya belajar di Mesir, saya duduk di Mesir di zaman pemerintahan Hosni Mubarak. Dalam TV itu sepanjang masa Hosni Mubarak aja cakap, tuan-tuan. Dalam TV itu Hosni Mubarak aja cakap, tak ada orang lain. Dia tunjukkanlah pembangunan Mesir, dan dia tidak tunjuk pembangunan negara-negara Arab seperti Kuwait, seperti di Emirat dan sebagainya. Akhir rakyat Mesir berbangga dengan Mesir. Mesir Jadid, Mesir baru, Mesir Ummul Dunia. Dia pikiran mereka itu tidak berkembang, tuan-tuan sekalian. Oleh kerana itu, kita tak setuju dengan UMNO ini. Kenapa? Dia tidak mencerdikkan rakyat. Kenapa? Bila menutup demokrasi, ini akan membawa kepada rakyat kita tidak boleh menjadi di kalangan orang-orang yang berfikir. Sebab itu kita melihat pula dalam konteks mahasiswa pada hari ini, kebangkitan mahasiswa yang berlaku pada hari ini. Orang belajar ni, yang pergi universiti ni, bukan orang tak cerdik. Orang pergi belajar ni, orang cerdik pandai. Orang pergi universiti ni, orang cerdik pandai. Orang pandai berfikir. Tetapi hari ini kita tengok kebangkitan mahasiswa ini berlaku di seluruh dunia. Di negara Arab, perubahan berlaku di negara Arab disebabkan pemuda. Di Tunisia disebabkan semangat pemuda. Di Mesir berlaku perubahan dengan semangat pemuda. Di Syria berlaku perubahan dengan semangat pemuda. Apabila pelajar-pelajar universiti dilayan seperti orang kampung. Sewaktu saya belajar di Al-Azhar dahulu, rumah-rumah negeri dihantar oleh kerajaan-kerajaan negeri pegawai-pegawai. Apabila dia datang, dia menguasai rumah-rumah negeri, maka tidak ada lagi pilihan-pilihan raya kampus di rumah-rumah negeri. Tuan-tuan bayangkan, kita jadi mahasiswa, kita nak ada pilihan raya kampus, kita nak pilih pemimpin kita. Tiba-tiba bila kita mengaji di Al-Azhar, dia datang bawa pegawai, dah tak payah, pemimpin biar dia latih. Takkan kita tengok pelajar-pelajar ini dilayan standard macam orang kampung. Orang kampung tak diberi ruang untuk memilih siapa nak jadi pegawai syaraf di masjid. Mereka tak ada ruang. Takkan kerajaan Malaysia ni nak layan student-student, pelajar-pelajar ni macam kita standard layan orang kampung. Tuan-tuan mesti fikir. Ini tuan-tuan mesti fikir benda ni semua. Dan saya harap tuan-tuan benda ini kita dapat berfikir. Tuan-tuan, saya di akhir ni, sebelum saya nak beri kepada yang dipertua bercakap ni, tuan-tuan, saya nak beri nasihat sikit. Saya nak beri nasihat sikit pada UMNO ni. Saya nak beri nasihat. Tadi saya jumpa dengan orang kampung. Seorang dua orang kampung saya jumpa. Orang kampung ni bukan orang PAS. Tapi dia kata, "Ustaz, apa dah jadi ni Ustaz?" Dia kata, "Tengok UMNO buat ceramah." Dia kata, "Kat depan tu." Saya kata, "Tak apalah. Ini budak-budak nakal punya kerja. Tak apa. Saya tak kisah. Saya tak kisah. Biar dia nak buat. Biar dia buat." Saya kata, "Saya tak kisah. Orang jumpa kita. Orang dapat pandang. Ini moral. Tak ada moral. Kita pas, kita buat dalam rumah kita. Kita buat pengalaman kita. Tiba-tiba dia buat kat depan ni." Saya kata, "Saya tak kisah. Orang kampung lah jumpa saya." Saya kata, "Tak apa, saya tak kisah. Biarlah dia nak buat. Apa dia nak kata. Cuma saya nak supaya kita ni berpolitik biar matang." Kalau macam ini punya cara politik, ini cara politik orang belum memayis. Tuan-tuan mesti ingat. Cara politik ini cara politik orang yang tidak value. Tuan-tuan mesti ingat. Ini bukan cara politik yang betul. Di mana kita pas ni, tuan-tuan. Hari siang, malam, pagi, petang, bintang dalam TV, dalam radio, dalam surat khabar, tak ada masa kita nak jawab. Ruang yang ada sedikit ni pun cemburu. Tuan-tuan, Sungai Udang ni tuan paling kecil, Undi Pos paling tinggi. Tuan-tuan mesti ingat, don paling kuat UMNO dalam dunia. Tuan-tuan mesti ingat, Sungai Udang ni don yang paling kuat UMNO dalam dunia. Paling kuat kat Sungai Udang. Saya pun tak tahu kenapa dia takut dengan PAS. Orang PAS kat Sungai Udang ni macam nyamuk. UMNO besar macam kerbau, takut dengan nyamuk. Saya takut, saya rasa pelik juga. Tuan-tuan, UMNO ni kat Sungai Udang kuat. Dia memang boleh menang. Pilihan raya ni kalau dia tanding, saya confirm dia tidur je, memang dia menang. Tuan-tuan mesti ingat.